Selamat sejahtera kepada Puan Siti Zahra binti Sitapa selaku lecturer bagi kos MPU 21032. Saya Adam Muhammad Nizam, pemegang kad matrik 01 EM 19F1047 daripada kelas DM 5B. Hari ini saya ingin membentangkan sebuah isu peradaban yang bertajuk isu peradaban yang berlaku ketika zaman penjajahan British di tanah Melayu. Okey. Pengenalan bagi sejarah tanah Melayu apabila British menjajah negara kita. British mula campur tangan pada 11 Ogos 1786 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang. Pada masa itu, 16 Februari 1809, dalam masa itu Stanford Raffles berjaya menduduki Singapura melalui perjanjian antara Tengku Long dan Temenggung Abdul Rahman. Perjajahan Inggeris Belanda 1824 telah membuka jalan pada British yang ingin menguasai tanah Melayu pada ketika itu. Inggeris berjaya menguasai Pulau Pinang, Melaka dan Singapura dan dikenali negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Selepas pada perjanjian Pangku 1874, Inggeris mula campur tangan di negeri-negeri Melayu secara langsung dengan memperkenalkan sistem mereka, iaitu sistem residen. Dengan wujudnya sistem residen inilah wujud jugalah 3 unit pentadbiran British di tanah Melayu, iaitu NNS, NNMB dan NNMTB pada waktu itu. Pada faktor penjajahan British. Faktor yang pertama adalah faktor keadaan anarki. Terdapat 2 peristiwa yang menyebabkan menjadi salah satu faktor penjajahan British pada ketika itu. Satu, masalah perang saudara di antara pembesar, iaitu pada tahun 1867 hingga ke 1873 antara Tengku Kudin dan juga Raja Mahdi di Selangor. Itu adalah salah satu sebab keadaan anarki. Yang kedua, di Perak, iaitu berlakunya pergaduhan di antara kongsi gelap Haisan dan Giyin pada ketika itu. Itu adalah 2 peristiwa yang menyebabkan menjadi salah satu faktor penjajahan British pada ketika itu. Yang kedua, kita ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor-faktor penting bagi penjajahan British. Apabila berlakunya revolusi perindustrian pada pertengahan abad ke-19 di Eropah, iaitu mereka sudah bermula mengetin makanan, iaitu mereka membuka industri mengetin makanan. Yang kedua, tanah Melayu itu juga menjadi tempat pengeluar biji timah yang utama, iaitu di Selangor dan di Perak. Mereka menjadi negeri pengeluar utama bagi biji timah pada waktu itu. Next kita ada pengaruh British di tanah Melayu dari segi aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Aspek politik.
Bagi aspek politik, demokrasi telah dibawa oleh Barat, iaitu suatu ketika dahulu dan sekaligus telah membawa kesan yang besar dalam sistem pentadbiran di tanah Melayu yang sebelum ini mengamalkan sistem feudal, iaitu sistem menganggap sistem pemerintahan beraja yang menganggap raja sebagai pemimpin yang telak. Sangat berbeza sistem pemerintahan di masa dahulu. Dalam kedaulatan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti dan keputusan negara mesti dibuat oleh sesuatu keputusan. Pemilihan pemimpin cara demokrasi juga dilakukan berdasarkan pandangan sokongan dan aspirasi yang difikirkan layak. Pemilihan pemimpin akan dilakukan di dalam pilihan raya pada waktu-waktu tertentu. Itu adalah cara-cara pemilihan pemimpin menggunakan sistem demokrasi. Ekonomi, kita boleh nampak di sini setelah kuasa Barat telah menjajah tanah Melayu, Barat mula mengembangkan sistem ekonominya. Ini telah menyebabkan sistem ekonomi Islam yang telah diamalkan oleh masyarakat tanah Melayu sejak Islam bertapak sekian lama mula terhapus secara perlahan-perlahan. Ini kerana menggunakan sistem mata wang kertas yang diperkenalkan oleh orang Barat itu sendiri telah menyebabkan mata wang Melayu yang berasaskan emas dan perak mula dihapuskan. Perkara ini sebenarnya bermula setelah kejatuhan Daulah Khilafah pada tahun 1924. Semenjak itu, sistem ekonomi dunia telah dikuasai oleh Barat dan ini memberikan ruang kepada mereka untuk memperkenalkan sistem mata wang kertas pada dunia, tidak terkecuali tanah Melayu itu sendiri. Barat juga telah mengamalkan sistem ekonomi secara kapitalis yang sebenarnya sistem ini adalah berasaskan riba. Dengan riba, para kapitalis menggunakan sistem berhutang sebagai suatu perniagaan yang sangat menguntungkan pihak mereka sambil memberikan tekanan kewangan kepada orang lain. Dari segi aspek sosial, pengaruh sosial daripada Barat seperti yang kita maklum antaranya adalah cara berfikir masyarakat Melayu yang sudah mula lebih terbuka. Pemikiran yang terbuka ini dapat kita lihat dalam kepercayaan masyarakat kita terhadap perkara-perkara yang digelar pantang larang, petua dan lain-lain. Kebiasaannya pantang larang dianggap sebagai suatu hukum dalam masyarakat Melayu yang wajib dipatuhi dan akan mengakibatkan kesan yang tidak diingini oleh seseorang sekiranya melanggar pantang larang itu. Cara berfikir ini seperti inilah sudah mula berubah sejak kedatangan Barat dan menganggap perkara-perkara ini lebih kepada karut. Selain itu, dalam aspek sosial kekeluargaan, perkembangan yang berlaku di Barat berhubung dengan idea yang keluarga bukan lagi menjadi unit yang fungsional, lantas tidak perlu dipertahankan, adalah membimbangkan. Barat cuba mencari alternatif lain menggantikan institusi kekeluargaan dan antara alternatif yang dicadangkan oleh bersedudukan tanpa nikah, pasangan sejenis, keibubapaan tunggal, kehidupan berkelompok dan didikan anak secara profesional. Persidangan kependudukan di Kahirah pada akhir tahun 1994 juga telah merumuskan beberapa perkara yang bersifat anti-organisasi, pengguguran, menerima hakikat bersekedudukan dan memberi hak sepenuh kepada anak yang lahir di luar nikah. Itu saya
yang membentangkan isu peradaban pada ketika zaman British, zaman pemerintahan British. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada saya. Terima kasih kerana meminjamkan telinga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.